Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep Global, 10 berita dunia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Tiada siapa boleh menghalang pihak Israel daripada memusnahkan kumpulan pejuang Hamas di Gaza. Demikian ikrar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika peperangan yang mengatasi rekod sejarah dunia yang telah memasuki hari ke-100. Konflik itu bagaimanapun mencetuskan krisis kemanusiaan dengan lebih 23,843 orang dilaporkan terbunuh di Gaza dan sebahagian besar wilayah Palestin yang terkepung. Kemarin, serangan terbaru melanda Houthi yang disokong Iran di Yemen selepas pemberontak memberi amaran tentang lebih banyak serangan di Laut Merah bagi menyekat perkapalan berkaitan Israel kerana menyokong Gaza. Hezbollah Lubnan yang disokong Iran semalam menegaskan Israel gagal mencapai objektifnya di Gaza sekaligus memaksa rejim Zionis itu untuk mengadakan rundingan. Bercakap di televisyen, Ketua Hezbollah Hassan Nasrallah mempersoalkan pencapaian rejim Zionis dalam tempoh 100 hari peperangan Israel-Palestin selain daripada pembunuhan. Hassan berkata, Zionis tidak memiliki atau memperlihatkan sebarang pencapaian selain gagal mencapai objektif diisytihar, separuh diisytiharkan mahupun yang tersirat. Wanita Gaza Afnan Jibril, 17 tahun, tetap tersenyum riang pada hari perkahwinannya dan berazam untuk meraihkan walaupun perang melanda serta dikelilingi oleh keluarga dan rakan-rakan bertepuk tangan dan bersorak. Walaupun Gaza dilanda perang, namun bapa kepada Afnan, Muhammad Jibril, tidak mahu kebahagiaan anak perempuannya musnah. Saudara mara turut berkumpul pada hari Jumaat lalu untuk perkahwinan zaman perang yang diadakan di sebuah bilik kecil di bangunan sekolah terbiar di bandar selatan Rafah di semenanjung Gaza berhampiran sempadan dengan Mesir. China menuduh Amerika Syarikat menghantar isyarat yang salah kepada pihak-pihak yang mendesak kemerdekaan Taiwan selepas keputusan pilihan raya Sabtu lalu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken mengutus ucapan tahniah kepada Presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te dari Parti Progresif Demokratik DPP yang menjadi pilihan rakyat negara itu. Ekoran itu, Beijing menyifatkan mesej berkenaan melanggar komitmen Washington untuk mengekalkan hanya hubungan tidak rasmi dengan Taiwan. Teksi terbang bakal diwujudkan oleh Saudi Arabian Airlines Saudia yang akan membawa jemaah haji dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah ke hotel di Mekah. Saudia bercadang membeli kira-kira 100 pesawat untuk mengendalikan perkhidmatan berkenaan. Menurut pengarah komunikasi korporat dan jurucakap kumpulan Saudia, Abdullah Al-Shahrani berkata, syarikat penerbangan nasional Saudi itu membuat persiapan untuk menggunakan teksi udara sebagai mod pengangkutan baharu pada musim haji tahun ini. Agensi berita Jerman melaporkan Denmark bakal menyaksikan perubahan ketara dalam sistem beraja apabila Permaisuri Margaret II akan melepaskan tahta selepas berkhidmat selama 52 tahun. Margaret, 83 tahun, bakal digantikan oleh putera sulungnya, Putera Mahkota Frederick, 55 tahun, penurunan dari tahta secara sukarela pertama dalam hampir 9 abad. Istiadat rasmi penurunan dari tahta itu dijadualkan berlangsung pada pukul 2 petang waktu tempatan Copenhagen. Sebuah pesawat milik syarikat penerbangan All Nippon Airways terpaksa berpatah balik ke lapangan terbang di Jepun selepas kesan retakan ditemui pada tingkap kokpit ketika berada di udara. Badan penyiaran Britain BBC melaporkan keretakan itu dikesan pada bahagian paling luar 4 lapisan tingkap yang mengelilingi kokpit itu. Pesawat Boeing 737 itu ketika kejadian sedang melakukan perjalanan dari bandar Sapporo di Hokkaido ke Toyama di pulau utama Jepun, Honshu.
Sekurang-kurangnya 34 orang disahkan maut dalam kejadian tanah runtuh di Choco, barat laut Colombia, lapor stesen penyiaran CNN semalam. Pejabat Gabungan Choco dalam satu kenyataan memaklumkan 17 mayat sudah dipindahkan ke Bandar Medellin untuk pemeriksaan forensik, manakala 17 lagi akan menyusul. Timbalan Presiden Colombia, Francia Marquez berkata, tanah runtuh itu menimpa sebatang jalan yang menghubungkan Bandar Quibdó dan Medellin selepas kawasan tersebut mengalami hujan lebat dalam tempoh 24 jam. Agensi Geologi Indonesia melaporkan Gunung Berapi Marapi di Indonesia meletus buat kali kedua dengan abu meningkat 1,300 meter dari puncak. Gunung berapi di wilayah Sumatera Barat itu meletus sekurang-kurangnya 2 kali pada kira-kira pukul 3.37 petang semalam, kata agensi berkenaan. Agensi Geologi turut menggesa pemindahan orang ramai dalam lingkungan 4.5 km dari pusat letusan dengan kemungkinan aliran lava di sungai dan lembah. Kecerdasan buatan AI dijangka menimbulkan risiko kepada keselamatan pekerjaan di seluruh dunia, namun menawarkan peluang besar untuk meningkatkan tahap produktiviti dan merangsang pertumbuhan ekonomi global, kata tabung kewangan antarabangsa IMF. Pengarah urusan IMF Kristalina Georgieva dalam temu bual sebelum berlepas ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland, berkata AI akan memberikan kesan terhadap kira-kira 60% pekerjaan dalam ekonomi maju. Bagaimanapun, laporan IMF yang diterbitkan semalam itu menyatakan bahawa hanya separuh daripada pekerjaan yang terkesan oleh AI akan menerima impak secara negatif. Selebihnya mungkin mendapat manfaat daripada peningkatan produktiviti yang disebabkan oleh AI. Sekian sahaja Netstep Global hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.